Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus berita hari ini, Sibu bakal menjadi bandar moden. Terus saja bersama Vanessa Mering. V, silakan. Ya, terima kasih Sahi. Sibu bakal menjadi bandar moden setelah pelan penstrukturan pembangunan Sibu dapat direalisasikan. Ke arah itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng mengharapkan kerjasama daripada pelbagai pihak bagi penyusunan bandar Sibu secara keseluruhan. If that happens, meaning a lot of construction. When come to a lot of construction, you got a lot of material that you need. And Sibu has to be a modern town. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam pemimpin bersama komuniti di bahagian Sibu malam tadi. Ujarnya lagi, kerajaan komited dalam penstrukturan bandar Sibu menjadi bandar moden yang memberi manfaat kepada rakyat khususnya zon tengah Sarawak. Beliau turut menyeru agar semua ketua masyarakat dan ketua kaum perlu memahami dasar dan perancangan pembangunan yang sedang dilaksana maupun akan dilaksana oleh kerajaan agar dapat difahami oleh rakyat. Program Jalinan Integrasi Nasional Mahasiswa 2023 yang diadakan 5 hari 4 malam di skim penempatan semula Nangatada Kanawit dilaksanakan dengan jayanya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agor Dagang berkata program tersebut merupakan salah satu usaha bagi menyemarakkan lagi perpaduan dengan penyertaan pelbagai kaum dan pengisian pelbagai aktiviti silang budaya. Supaya anak muda daripada Semenanjung Malaysia, terutamanya dan Sabah, dapat melihat keadaan hidup, culture, budaya orang-orang Iban di kawasan Kanawit ini. Of course, kita boleh pergi ke beberapa tempat. Beliau berkata demikian semasa menutup program Jalinan Integrasi Nasional Mahasiswa tahun 2023 di skim penempatan semula Reskom Nangatada di Kanawit semalam. Menyentuh mengenai program Jalinan Integrasi Nasional Mahasiswa 2023, Dato' Aaron berkata ia mampu menjadi wadah terbaik memupuk dan menyemarak semangat perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum dengan bertemakan warisan melestarikan perpaduan. Karnival Kesihatan Komuniti anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia perlu dilakukan dengan lebih baik bagi menarik lebih ramai penduduk luar bandar ke karnival tersebut. Ini termasuk mengadakan kaunter bagi penerima sumbangan rahmah dan peka B40. Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia Lukanisman Awang Sauni memberitahu Karnival Kesihatan Komuniti ini memberi kemudahan kepada komuniti setempat untuk mendapatkan saringan kesihatan serta memberi kesedaran kesihatan dan pembudayaan gaya hidup sihat. Alhamdulillah, kalau kita lihat dari rekod pencapaian di klinik kesihatan Berkenu sebentar tadi, memang sambutan B40 agak baik, tetapi saya merasakan perlu dipertingkatkan memandang penerima bantuan rahmah ini adalah sangat besar di kawasan Subis, tetapi intake ataupun pick up daripada program itu tidak pun mencapai satu tahap yang memuaskanlah bagi saya. Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awang Sauni berkata demikian ketika merasmikan karnival berkenaan di Dewan Masyarakat Berkenu. Mengulas mengenai rancangan kerajaan membina klinik kesihatan komprehensif di Sungai Asap Belaga dan Longsan Baram, Lukanisman memaklumkan bahawa beliau masih menunggu maklum balas daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Pihak JKNS ataupun Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak akan membuat pembentangan yang komprehensif kepada saya kerana kita melihat ada keperluan. Begitu juga dengan lokasi seperti Longsan, kita mempunyai rancangan untuk membina konsep klinik kesihatan yang komprehensif yang mempunyai katil untuk pesakit masuk ke klinik tersebut. Lebih 300 penduduk Sibuti dan sekitarnya hadir pada karnival tersebut yang menyediakan perkhidmatan seperti saringan kanser payudara dan kanser serviks, pemeriksaan gigi, inisiatif derma organ dan ceramah kesihatan. Pembinaan Stadium Belaga yang telah diluluskan 4 tahun lalu perlu disegerakan untuk kepentingan pembangunan sukan serta memenuhi keperluan belia di daerah Belaga. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Belaga menyarankan demikian semasa berucap di Majlis Perasmian Regata Belaga 2023.
Dan saya percaya dan penuh yakin Datuk Seri akan membawa kepada Premier agar perkara ini dapat kita laksanakan demi kebaikan anak-anak kita di daerah Belaga. Daerah Belaga menurut Datuk Liwan antara daerah yang turut menyumbang terhadap pembangunan sukan negeri dan negara ini. Justeru sebagai sebuah daerah yang menjadi lokasi pembinaan dua empangan hidroelektrik negara, Belaga sewajarnya diberikan dengan kemudahan yang setimpal dengan pengorbanan masyarakat untuk tujuan tersebut. Memberi maklum balas terhadap perkara tersebut, Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Karim Rahman Hamzah memberitahu perkara tersebut akan diberi perhatian untuk diselesaikan dengan segera. Jawatan kuasa ini akan mendapat apa yang patut dan projek stadium untuk Belaga ini akan take off seterusnya. Sedikit sebanyak yang melambatkan saya agak ini adalah dipikir oleh saya lah. Saya agak kerana pada masa ini tidak kurang daripada 18 mini stadium sedang dalam pembinaan di seluruh Sarawak. Sementara itu, Regata Belaga 2023 yang berakhir semalam menyaksikan pasukan anak murai Singgah Tagal dinobatkan sebagai Raja Sungai Regata Belaga 2023 dengan gelaran Lakin Hungge membawa pulang wang tunai berjumlah RM20,000. Acara lain yang turut dipertandingkan adalah bot laju, lumba perahu kayuh, Ratu Kebaya, Keligit Belawan, tarian pameran, sukan rakyat serta pentas kebudayaan. Kecemerlangan program-program RTM Sarawak perlu diteruskan dengan penambahbaikan agar program tersebut tidak malap. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Azhan Wan Hamad berkata, kejayaan seperti ini memerlukan peranan semua pihak untuk terus mencipta fenomena. Ini termasuk mencukir bakat dan pembangunan bakat yang kini telah mencecah 37 tahun menerusi program Bintang Kecil dan Bintang P. Ramlee. Justeru, beliau mahu setiap petugas RTM Sarawak memahami visi dan misi kerajaan selain mempunyai hubungan baik meneruskan kerjasama strategik dalam melaksanakan program untuk kebaikan masyarakat. Pada masa sama, beliau mahu petugas RTM Sarawak mengatasi kelemahan dan amalkan budaya penilaian bagi menambah baik program selain bersikap terbuka menerima kritikan yang boleh memberikan peluang menjadi lebih baik. Beliau berkata demikian dalam ucapan sulungnya sebagai pengarah penyiaran Sarawak Baharu di Majlis Perhimpunan Dwi Bulanan Julai-Ogos 2023 RTM Sarawak di Kuching. Antara perkara lain yang disentuh dalam ucapannya termasuk mengekalkan keberadaan RTM dalam arus media semasa selain kepentingan menjaga indeks GC badan PMI sebagai imej RTM dan integriti. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahi untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Vi.